menulis kitab ni. Dan juga kita ucap buku ni ditranslate oleh anak beliau sendiri, itu Al-Fadil Umar bin Zainul Abidin Fatani, ya. Jadi tuan-tuan semua, jadi kita harap kita dapat memanfaatkan risalah yang ada pada tangan kita, dan insyaAllah kita teruskan cara kita, serahkan pada Ustaz. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. dan qiyamuhu binafsih. Jadi kita hari ini tersambung lagi tuan-tuan, darah sini kita yang kedua, iaitu hari ini kita sambung qiyamuhu binafsih. Jadi saya nak tengok berarti kitab ni dia tak panjang. Kalau kita ajar itu sampai setakat muka surat 7 je. Ini kita saya muka surat 3. Kalau tengok tu kelembaran kalian, kalau kita buat 2 kali lagi ni khatam. Tak percaya kita. Tengok dia kitab ni dia nipis kan. Cuma kalau bumi tu nampak banyak kan. Kalau dia ni dia tebal. Kalau kita ada dia nipis kan. Baik, tengok. Jadi kita sambung lagi perbahasan kita insyaAllah, iaitu qiyamuhu binafsih. Jadi qiyamuhu binafsih ni dia masuk dalam sifat salbiyah. Ini kita dah bahas pada minggu lepas. Apa itu sifat salbiyah? Salbiyah dengan makna intifak. Salbi ini dengan makna intifak, dengan makna ternafi. Apa maksud ternafi? Sifat salbiyah jadi ternafi daripada perkara yang tidak layak bagi Allah.
bukan menafikan. Ternafi perkara yang tidak layak bagi Allah, itu kita panggil sifat salbiyah. Salbiyah dengan makna insilab. Salbiyah dengan makna insilab, ternafi, bukan menafi. Kalau kita menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah, seolah kata benda tu ada pada Tuhan, lepas tu kita menafikan, kita menolakkan, itu bagi menafi. Kalau sebut ternafi, daripada awal lagi benda tu tak ada. Kena faham ayat ni. Tengok. Contoh, kita kata contoh gini. Kita kata orang tu dia ada penyakit, lepas tu kita menolakkan penyakit dia, itu panggil menafi. Kalau ternafi, daripada awal tak ada lagi penyakit tu. Nampak ni tu. Itu maksud kata ternafi dengan menafi itu benda yang berbeza, berlainan, dia tak sama. Baik. Maka kita ni duduk dalam perbahasan sifat salbiyah. Salbiyah ni ambil daripada perkataan salbun. Salbiyah ni diambil daripada perkataan salbun. Dia sifat salbiyah. Salbiyah ni maksudnya intifak. Intifak ini salbiyah. Jadi maknanya tu intifak. Maksud intifak ternafi. Kita terjemah ternafi. Kita panggil ternafi. Apa maksud ternafi? Jadi ternafi daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Itu sifat salbiyah. Baik, apa yang ternafi? Tengok satu kita dah ada dulu, kita ulas sekali dulu. Tengok mula-mula sifat apa? Kidam. Kidam tu kita kata sedia. Apa yang ternafi? Kau kata sedia. Ternafi permulaan. Nampak tak? Maksudnya tidak ada permulaan. Maksudnya ternafi permulaan bagi Allah. Apa maksud ternafi permulaan bagi Allah? Tidak ada permulaan bagi Allah, tidak ada awal bagi Allah. Allah Ta'ala tu dia sedia. Apa maksud sedia? Ternafi permulaan. Apa maksud ternafi? Tidak ada permulaan. Itu bagi kita kata permulaan tu perkara yang tidak layak bagi Allah. Maka ternafilah permulaan itu, dipanggil ternafi, dan permulaan itu perkara yang tidak layak bagi Allah. Ternafi permulaan itu bagi Allah. Itu yang kita katakan perkara yang tidak layak bagi Allah, permulaan itu. Maka itu kita terjemah kata sifat salbiyah. Itu kita panggil sifat salbiyah. Itu dia baik. Baik, itu kidam. Bakok, apa bakok? Kita kata kekal. Apa yang kekal? Apa maksud kekal? Kita bagi tahu minggu lepas. Tiada kesudahan. Apa maksud tiada kesudahan? Ternafi kesudahan. Apa? Kesudahan itulah perkara yang tidak layak bagi Allah. Kemudian kesudahan itu dikatakan ternafi kesudahan. Tidak ada akhir, tidak ada penghujung. Ternafi kesudahan, ternafi penghujung bagi Allah. Ternafi itulah dikatakan sifat salbiyah. Nampak lagi dua. Kidam bakok. Lepas tu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Apa sifat mukhalafah? Apa yang kita kata sifat mukhalafah? Bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baru. Apa maksudnya? Ternafi apa? Ternafi serupa, ternafi sama dengan Allah.
serupa, kita kata. Tak serupa. Bersalahan. Kita cakap bersalahan. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksud kata bersalah di sini, maksud Allah Ta'ala itu tak sama. Tak sama dari segi zat, tak sama dari segi sifat, tak sama dari segi perbuatan. Allahu Akbar. Itu maksudnya. Tak sama, tak tu bagi ternafi tu. Ternafi sama pada zat, ternafi sama pada sifat, ternafi sama pada perbuatan. Itu maksudnya. Nampak ni baik. Itu maksud ternafi. Baik, kemudian ini kita masuk dalam bab baru. Dan qiyamu binafsi. Baik, apa maksud qiyamu binafsi? Artinya berdiri ia Allah dengan sendirinya. Berdiri Allah dengan sendiri. Mula-mula Allah Ta'ala duduk, lepas tu dia berdiri macam tu. Tak berdiri sendiri, tak ada orang, tak ada orang pegang dia, dia berdiri dengan sendiri macam tu kan dia? Dan kata berdiri dengan sendiri. Nampak tak? Bukan maksud benda mula-mula orang kalau duduk, lepas tu tak ada orang pegang dia, tak ada apa, tiba dia berdiri sendiri. Tak kau orang faham apa maksud kata berdiri dengan sendiri. Kalau dalam kitab ayat Iskam dia kata berdiri dengan sendiri, itu dengan mana? Ada Allah Ta'ala dengan cara diri dia. Ada dia tu dengan cara dia. Cara lagu mana? Depan tu ada. Maksudnya ada dia tu dengan cara diri dia. Dia tidak berkehendak kepada zat. Itu depan dia. Cuba tengok dalam. Dan makna berdiri, ia Allah dengan sendiri itu. Apa maksud makna berdiri? Lepas tu kita kata kita belajar sekolah rendah berdiri tak lepas tu. Sebab kita belajar sekolah rendah macam mana? Berdiri dengan saya sendiri, betul tak? Dia tak tafsir lah. Tak lepas pada ayat tu. Kalau kata orang kan berdiri sendiri macam mana? Tak ada orang pegang dia, tiba dia berdiri macam tu. Bukan maksud itu. Inilah kita nak. Dan makna berdiri, ia Allah dengan sendiri itu. Apa maksudnya? Tiada berkehendak kepada zat. Allah Ta'ala tu tak berkehendak kepada zat. Sebab apa? Tulis. Kerana dia dah zat. Kerana dia tu dah zat. Kerana dia sendiri itu zat. Macam mana dia nak berkehendak pada zat yang lain? Satu, tiada berkehendak kepada zat, yakni kerana Allah Ta'ala itu sudah pun zat. Macam mana dia nak berkehendak pada zat yang lain? Kerana diri dia itu zat. Diri Allah Ta'ala itu kita panggil zat. Satu. Dan tiada berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Allah Ta'ala dia tak berkehendak pada yang menjadikan dia. Itu maksudnya. Allah Ta'ala tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Tengok. Kalau kita kata zat, bila sebut Allah Ta'ala itu tidak berkehendak pada zat, kerana diri dia dah zat. Apabila berkehendak pada satu benda zat ni, itu kita panggil apa, tuan-tuan? Kita panggil apa? Apakah perkara yang berkehendak kepada zat? Makhluk.
makhluk tak tepat. Baik, diri kita panggil zat betul tak? Tak panggil zat betul tak? Takut juga nak jawab kita nak panggil zat kita boleh tak? Boleh apa tak boleh, tapi kita disebab kita zat kita baharu. Zat Tuhan tu kodim. Zat kita baru sebab zat kita kena jadi. Baik, diri kita ni kita panggil zat. Kalau istilah dalam makhluk dia tak panggil zat. Dia panggil zat yang baru, dia panggil apa? Jirim. Kita masuk lagi. Dia panggil jirim. Apa jirim? Jirim ni kalau nisbah makhluk dia panggil jirim. Apa maksud jirim? Dalam bahasa Arab, jirim itu ialah ma mala'al faragh, perkara yang memenuhi ruang dan tempat, itu kita panggil jirim. Sebab tu kita kata zat kita ni berhajat pada tempat dan ruang. Tengok kita berhajat pada ruang dan tempat. Maka sesuatu perkara yang menumpang pada zat, yang menumpang pada jirim, kita panggil apa? Kita panggil arad kalau nisbah makhluk. Kita panggil arad kalau nisbah makhluk. Nisbah makhluk kita panggil arad. Nisbah makhluk jirim arad. Arad dia berhajat kepada jirim. Kalau nisbah Tuhan, Allah dia panggil zat dan sifat. Benda sama, cuma arad tu nisbah makhluk. Nak kata Tuhan tak boleh, nak kata Tuhan tak boleh. Tu baik. Jadi kita kata bila sebut kata jirim, dia pasti berhajat pada tempat dan juga ruang. Macam kita panggil jirim, kalau umum macam tu. Tapi kalau kita khususkan, kita tak panggil jirim, kita panggil jisim. Itu saya tak murai, atau dia tinggi lagi. Maksudnya apa? Dia kalau dalam ilmu satu ilmu tu namanya ilmu makulat tu, dia pecah lagi. Kalau panjang saja dia panggil khad. Kalau ada panjang dengan lebar dia panggil sathun. Kalau panggil jisim, ada panjang, ada lebar, ada tebal, itu panggil jisim. Lepas tu kita panggil jisim diri kita. Kalau umum general, kalau makhluk ni semua dia panggil jirim. Kalau istilah ilmu tauhid, semua dia panggil jirim. Semua dipanggil jirim. Perkara yang memenuhi ruang dan tempat, maka itu kita panggil jirim. Baik. Adapun perkara yang menumpang pada jirim, itu kita panggil arad. Arad ni perkara yang menumpang bagi jirim. Kita kata sifat makhluk. Sifat makhluk. Kalau Tuhan jangan panggil arad, kita panggil sifat. Sebab tu dia kata, tadi dia kata apa? Dia kata tiada berkehendak kepada orang yang menjadikannya. Sebelum tu apa? Tiada berkehendak kepada zat. Dia tak berkehendak pada zat kerana dia dah zat. Kalau berkehendak kepada zat, kalau berkehendak pada satu zat, itu panggil sifat. Takkan kita kata Tuhan itu sifat? Tak. Sebab dia sendiri dia dah zat dah. Sebab tu dia tak ada perkara. Sebab tu dia tak berkehendak pada yang lain, pada zat yang lain.
Satu, tunjuk kita. Dan tiada berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Dia tak berhajat pada orang yang menjadikan dia. Dia tak berhajat. Tengok. Apa maksud tak berkehendak pada orang yang menjadikannya? Maksudnya tulis itu, yakni bahkan Allah Ta'ala yang menjadikan segala perkara. Tambah sikit. Bahkan Allah Ta'ala yang menjadikan segala perkara. Bahkan Allah Ta'ala yang menjadikan segala perkara. Itu maksud dia. Itu kata tiada berkehendak pada orang yang menjadikannya, yakni bahkan Allah Ta'ala sajalah yang menjadikan perkara yang lain. Allah Ta'ala lah yang menjadikan segala perkara yang lain. Itu maksudnya. Qala al-musannif rahimahullah, lawan bagi qiyamu binafsi, tiada berdiri dengan sendirinya. Apa maksud tiada berdiri dengan sendirinya? Maksudnya apa? Maksudnya berkehendak kepada zat. Depan tu ada. Dia tak tulis. Tulis. Apa maksud kata tiada berdiri dengan sendirinya? Lawannya, yakni lawannya iaitu berkehendak Allah kepada zat dan kepada yang menjadikan dia. Tulis itu, tulis. Berkehendak Allah kepada zat, berkehendak Allah kepada zat dan kepada yang menjadikan dia, dan kepada yang menjadikan dia. Itu yang dimaksud kata tiada berdiri dengan sendiri. Apa kita tak faham? Baik. Itu maksud kata tiada berdiri dengan sendiri. Kalau seorang tanya apa maksud lawannya qiyamu binafsi itu, tiada berdiri dengan sendiri. Apa maksud kata tiada berdiri dengan sendiri? Yakni Allah Ta'ala itu tiada berkehendak Allah kepada zat dan kepada yang menjadikannya. Itu dipanggil lawan dia kan. Jadi maklumlah, lawan sifat qiyamu binafsi itu Allah Ta'ala, kita maklum dia tak dia tu berdiri dengan sendiri, tiba-tiba dia tak berdiri dengan sendiri. Fahamnya apa? Fahamnya dia berhajat kepada yang menjadikannya, dia berhajat pada zat yang lain. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, mustahil Allah itu tiada berdiri dengan sendiri itu. Tak ada kata mustahil Allah Ta'ala tiada berdiri dengan sendiri itu. Habis itu hanya wajib berdiri dengan sendiri selama-lamanya. Apa maksudnya? Tulis. Hanya wajib ada dengan cara dia tu selama-lama. Hanya wajib ada dia itu. Berdiri tu ke mana ada kan? Hanya wajib berdiri ini, hanya wajib ada Allah itu dengan sendiri itu selama-lama. Ada dia tu dengan cara diri dia selama-lama. Apa maksud ada dengan sendiri? Dia tidak berhajat kepada zat. Kalau tanya so, dia tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Baik, itu start.
musannif rahimahullah, adapun tanda berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu sekalian makhluk ini. Tengok tanda ni, tengok dari dulu ni, daripada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Dia kata apa? Ada dengan ada Tuhan tu dengan ada makhluk ini. Tandanya dan Allah itu ada sekalian makhluk ini. Sebab apa dia kata sekalian makhluk ini? Ini kita kena faham betul-betul. Kalaulah kita kata, tapi andaian tak berlaku, kalaulah kita kata Allah Ta'ala tu berkehendak kepada zat yang lain, maka dia jadi sifat. Nampak tak? Bila keadaan Allah Ta'ala itu jadi sifat, itu perkara yang mustahil. Baik, tengok. Sebab apa kita kata mustahil? Cuba tengok kita. Ada kita ni berhajat tak pada yang lain? Berhajat. Sebab tu dia kata ada Allah Ta'ala, tanda dia apa? Makhluk ini. Siapa makhluk ini? Sebab makhluk ini dia berhajat kepada yang menjadikan dia. Nampak tak? Kita ni berhajat pada yang menjadi. Ada yang menjadikan kita. Sebab tu dia kata dalil tu tengok pada alam, tengok kepada makhluk ini. Tengok kita makhluk berjalan ke mana, tengok kita. Kita ni tengok pada kita ni, tengok kita ni iaitu tak terlepas daripada jirim dan arad. Nampak tak? Bila tak terlepas dari jirim dan arad, apa maksud jirim? Perkara yang memenuhi ruang dan tempat. Itu kata tak terlepas dari jirim tu. Nampak ni? Sebab tu kita kata tak terlepas pada jirim. Sebab kita ni memenuhi ruang dan tempat. Tengok saya duduk sini, duduk atas kursi. Saya berhajat pada kursi ni dekat sekadar besar mana besar saya, besar tu lah saya hajat. Bukan kata saya ni besar banyak ni, tapi saya berhajat pada kursi tu lebar. Tidak. Takat tu kita duduk, dia tak boleh jadi lebar lah. Kita punya pokok tak lebar, tak boleh lah. Takat tu lah kita berhajat. Baik tengok. Itu maksudnya. Sebab tu dia suruh kita fikir tanda ada Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah sekalian makhluk ini. Kenapa disebut sekalian makhluk ini? Kerana makhluk ini tidak terlepas daripada jirim dan arad. Maka bila sebut kata jirim dan arad, jirim itu ialah memenuhi ruang dan tempat. Arad itu ialah sifat bagi jirim. Tengok kita ni, siapa kita kata sifat? Mana sifat kita? Tengok. Bergerak. Boleh bergerak tu mesti lupa pada jirim. Bergerak, berjalan, warna biru, warna coklat kulit kita, tinggi, panjang, lebar. Itu dia panggil sifat bagi jirim. Arad, dia panggil arad. Dia panggil arad. Tengok, kalau saya sebut arad saja, faham tak? Tadi saya nampak bergerak. Anda tak faham tak kalau saya cakap itu? Tak faham kan? Mesti orang akan tanya balik, apa yang bergerak? Nampak tak? Kita menjawab, kereta tu bergerak. Bila sebut pada kereta tu kena pada jirim, maka Arab kita faham. Kereta itu bergerak. Tak dapat tidak kita nak faham sifat tu mesti dengan jirim. Kalau kita sebut sifat tak faham je. Kalau sifat Arab, kalau kita sebut sifat banyak Arab banyak kan. Kalau sifat makhluk ni panggil Arab lah. Kita kata aku nampak warna oranye tadi, mesti orang kata ya apa oranye, tak faham. Aku nampak emas warna oranye. Nampak tak? Bila sebut emas dia faham tak? Faham. Dia sebut jirim, maka sifat pun faham. Tapi kalau sebut sifat, dia tak akan faham. Saya nampak bergerak tadi, mesti orang tanya apa yang bergerak. Saya nampak tadi berjalan. Siapa yang berjalan? Mesti orang tanya siapa jalan.
kena pada orang. Berjalan tu dipanggil arat ataupun sifat. Nampak ni kan? Sebab tu kita kata dah ada makhluk ini. Tengok makhluk ni lagu mana, kita ni lagu mana, mengambil ruang dan tempat. Lagi pula arat tu menumpang pada sifat. Tak boleh ada arat tu, mesti kena ada jirimnya. Tengok kita, saya nampak saya warna biru, kita macam warna biru apa? Saya nampak biru semata-mata. Tak boleh jadi, tak masuk akal. Mesti biru tu menumpang pada jirim juga. Kita bertanya, tekan lagi, apa yang biru? Dia pun tak jawab. Dia kata, saya nampak biru betul-betul. Sah kata orang tu kurang siuman. Sah kata orang tu kurang lagi siuman. Dia tak betul orang ni, pelik dia ni. Sebab nak sebut sifat, dia mesti tahu kena jirim. Nak faham sifat, kena ada jirim dulu. Saya nampak bola itu berwarna biru, kita faham. Tapi bila saya nampak biru, tak faham. Bila sebut bola biru, baru faham. Faham pada mana? Faham pada jirim, kemudian faham pada sifat dia, arat dia. Nampak ni kan? Dia masuk sains juga ni, sains. Dia kalau halusin lagi tu sebenarnya dalam lagi tu kalau. Tapi ni kita nak bagi asas dulu. Ni pun asas pun dia dah dalam dah ni. Cuma nak bagi nampak dulu. Beza Qiyamu Ta'ala min nafsi kita belajar dulu dengan sekarang kita belajar tak sama. Alright, baik, habis itu. Dibahas sikit. Qala al-musannif rahimahullah, dan wahdaniyat. Ini wahdaniyat. Artinya, arti wahdaniyat. Apa maksud arti wahdaniyat? Dia nak bahas. Apa maksud arti wahdaniyat? Artinya esa. Asal wahdaniyat ni diambil dari perkataan Arab. Wahdaniyat ni kita panggil asal dan wahid itulah satu. Kalau orang belajar ilmu makulat ni, satu tu dia tak bagi bilangan. Sebab apa tak bagi bilangan? Sebab satu tu dia tidak ada tidak dihimpit oleh nombor yang sebelum dan selepas. Tengok, dia masuk makulat ni. Nanti bahas sikit lah, saya tak bawa dalam, nak cerita kenapa Ustaz kata, kenapa Ustaz kata satu tu tak bilangan. Tengok, Haji ada ikut saya apa pula? Ada ikut? Tak ada ikut kan? Ada? Tak ada. Ni nak bagi nampak satu tu kan. Satu. Kosong tak bagi bilangan, tapi orang kata bilangan. Tengok, pakai dia kan? Kita tu dia kosong juga. 4, 5. Ambil 5 tak salah banyak. Baik, 2 tak bagi bilangan boleh? Boleh. Sama bagi 2 bilangan. Tengok, 2 ni dihimpit dengan 3, dihimpit dengan 1. Cuba tengok, kita tambahkan, lepas tu kita bagi 2. Boleh dapat 2 tak? Macam matematik lah kan? Tauhid masuk matematik je tak? 3 tambah tu 4. 4 jangan bagi 2 ni, dipecahkan 2. 4 separuh dia dapat apa? 2. Kita bagi bahagi lah. Dalam kitab tulis separuh, jadi 2. Sebab tu dia kata 2. Baik, tak apa kita ambil jauh, itu dekat sangat. Kita ambil lagi 3, 5. Nak tahu kata 4 ni bilangan ke tak? Contoh, 5 campur 3, 8. 8 bagi 2, 4. Baik, 1 kenapa tak jadi bilangan kan? Dia tengok 2 tambah kosong 2. Nak bagi 2 boleh ke tak? Sebab apa? Kalau kita kata 2 bagi 2, 1 kan? Habis dia kosong. Dia kosong. Dia nak
tambah mesti kena ada. Nak tambah mesti ada bilangan. 2 tambah kosong hasil 2. Tak boleh. Kan kata 2 juga kan. Tak boleh. Sebab apa? Ni kosong dia tak bagi bilangan. Dia nak bagi satu ni kena limpit. Dia mesti ada bilangan juga. Dia mesti bila campur tu dia mesti keluar bilangan dia. Maka di sini kita nak panggil pun tak boleh lah. Kalau kita kata Ustaz nak pecah bagi 2, nak bagi 2 pun tak boleh. Nak bagi 1 pun tak boleh. Sebab tu kita kata 1 ni tak bagi bilangan. 1 tu dia bagi, patut kita 1 yang oleh Esen tak ada bilangan. Dia kena impit. Kalau 2 dia apa nak 2 impit dengan 3, 3 dengan 1 lah. Dia duduk sini. Tapi kalau 1 dan kosong tak boleh impit. Sebab kosong ni tak ada jumlah. Tak ada jumlah. Sebab tu nak tambah tu tak ada kira lah. Nak tambah tu mesti kena ada jumlah. Nampak tak? Nak tambah ada mesti kena ada jumlah. Contoh 2 tambah 1 3. Tu boleh 3. Tapi orang tak ada lah 3 bagi 2 tu jadi 1.5 tak ada lah. Dan cerita dia tak dapat. Dia punya hasil tak ada. Sebab tu kita kata 1 tu tak ada bilangan. Dia nak bagi nampak tu kenapa cakap 1 tu tak ada bilangan. Orang kan selalu sebut 1 tak berbilangan. Maksud 1 tu dia tidak ada bilangan nombor tu tak ada sebenarnya. Kita dah tertipu kan. Tertipu dengan bilangan. Orang apa, kalau ikut kau kita belajar betul-betul yang matematik betul-betul tu dia tak sama. Cara bahagi pun tak sama. Saya dah belajar ilmu Islamiah memang bagi matematik tak sama tu kan. Cara kiraan dia bahagi pun lain. Kita bahagi macam tu kan, beda. Kita bahagi tolak dulu, tambah pun kali pun lain. Saya dah belajar dulu. Tapi bukan universiti dia lah. Tak pun doktor tak ada itu. Universiti tak ada betul. Ya. Satu ni kan. Dia kalau dia panggil tunggal atau besar. Ya. Kita panggil tunggal atau besar. Satu dalam puluh Allah Ahad. Ahad tu kalau dia tak sama tauhid satu kan. Ya. Maknanya dia besar Allah. Dia kalau dalam perbahasan kita dia kata Ahad tu dia tak ada bilangan, Wahid tu ada bilangan. Tapi kalau ada maklumat dia bahagi. 1 tu dia tak dihimpit oleh kosong, tak dihimpit tu. Maka 1 tu dia tak bagi bilangan. Tu lagi dalam. Dia bahagi tu dalam ilmu maklumat. Dia tengok ada himpit tak. Contoh kita kata kita ambil jauh sikit. Kita ambil jauh sikit Dia nampak dekat kan. Kita ambil himpit jauh sikit. Kita kata kalau untuk kursus dia bagi 21, dia ambil 30-50. Payah tapi tak ada tulis. Untuk umur dia tak ada. Dia suruh fikir. Nampak kata tak berasa nampak kan. Kena tulis juga. Saya kena tulis. Dia kata saya tak mau tulis. Dia kata tak mau tulis. Bukan tak guna pandai tulis. Dia pandai ni dah ambil angka 21. Ini saya ambil apa tahu kibai. Kita kata gini. Kita ambil 4. Atas dia 3, bawah pun 3. Nampak? Atas dia 3, bawah pun 3. Baik tengok. Kita kata 7 campur 1 8. 8 bagi 2 4. Tengok. Jawab dapat 4. Kiraan macam ni. Kalau ambil yang 55 ke buat lah. Tapi yang penting dia kapit dia tu mesti ada 3 ni. Mesti kena sama. Kalau tak sama tak ada ni. Dia tak ada ni. Kalau nak ambil bersama ni, cuba kita ambil kosong. Dia tak hasil. Dia tak akan hasil. Dia tak akan hasil Kalau ambil dulu, saya ambil dulu 28. Tapi kena kira 8 tulis
Lepas tu kira campur, tapi banyak sikit lah dalam campuran tu. Itu caranya. Tapi nak ada mesti separuh. Baru nampak kata bilangan. Sebab satu tu tak ada separuh. Nak separuh berapa? Kalau dalam bahasa Arab, ahad tu tak bilangan, wahid tu pembina. Dalam kitab. Tu wahdaniyat. Lepas tu kita kata Esa tu tak cakap satu. Nampak tak kalau masuk orang tanya, nanti asalnya timbul ni. Ilmu makbulat ni satu ilmu membahaskan bicara tentang makhluk saja. Saya bagi syarat dekat jemaah saya baru ni, kalau tauhid tak pernah, kalau tauhid kita tauhid tak khatam, jangan mimpi nak belajar ilmu makbulat. Dia pun tunggu habis tak tauhid baru habis. Bawa ilmu makbulat. Makbulat ni lukis tapi payah sikit lah. Dia macam fizik. Dia macam fizik, sebiji. Kalau ni panggil apa, garisan apa, dan istilah-istilah dia. Tu payah kita tahu. Dia kita tahu macam ni juga. Tapi baca sendiri, insya-Allah tak akan faham. Apa dia nak sebut kita tahu. Cakap bahasa Melayu. Apa dia ni, syak lukis, pepecal pun ada semua tu. Kawan saya tu beli. Tak apa Ustaz, saya tak mengajar apa, saya tengok dia faham. Dia tengok pun tak tahu, dia pun tak faham. Dia tak bergaji, tak pernah belajar, dia tak boleh baca lagi. Dia macam fizik lah. Saya tanya orang akademik, dia kata dia macam fizik lah. Dia kata nak semacam tu, dia kata. Saya pun tak nak ngaji fizik, dia kata. Saya pergi kat pondok tu, saya tahu kena ni kan. Baik-baik tu. Itu wahdaniyat. Qala al-musannif rahimahullah. Arti wahdaniyah Esa. Dia tak cuma satu artinya Esa. Esa pada zatnya dan Esa pada sifatnya dan Esa pada af'alnya. Bila sebut kata Esa pada zat, kita maklum zat Allah Ta'ala tu dia tidak bersusun. Saya tulis siap. Bila sebut kata Esa pada zat, maknanya apa? Tiadalah zat Allah itu bersusun daripada dua zat ataupun lebih. Dan zat kita ni bersusun. Itu yang kita kata nak bagi makhluk zat boleh tak? Boleh. Tapi zat kita bersusun macam mana? Bersusun tak bersusun? Tahu mana bersusun? Senang saja. Zat kita bersusun. Tengok, katakan ni zat. Mana kata tahu mana kata bersusun? Kita boleh kerat. Mana pada? Kerat. Tengok bersusun tu. Paling kurang susun mesti 2 juzuk, 2 bahagian. Paling kurang. Tuhan tak. Tu kata satu zat tapi tak. Kita zat bersusun, satu zat kita pun tapi bersusun. Boleh dibelah. Nampak tak Hatta sekalipun pen ke apa rambut kita boleh belah. Tuhan tidak. Dia nak bagi nampak sebenarnya Tuhan tu bukan macam tu. Kita nak bagi tahu Tuhan tu bersusun dah, tak bersusun. Tak bersusun dia. Tengok diri kita ni, makhluk boleh kerat, boleh kerat, boleh potong. Tuhan tidak sama sekali. Betul kan? Tak yang bersusun tu dia berpecah lah. Boleh berpecah. Maksudnya kita ni kalau satu tu pada takdir. Maksudnya pada andaian, kalau kita nak pecahkan pun boleh. Pecah pun boleh terbagi. Tapi maksud boleh kita belah. Nak belah kan boleh. Walaupun tak belah, tapi pada andaian tu, andaian tu boleh buat. Kita ambil satu benda tak kira, bukan kata kita je. Ada zat yang bersusun. Sekira-kira tu bersusun tu
paling kurang 2 juzuk. Paling kurang ataupun lebih. Maknanya dalam ilmu maklumat maknanya satu tu maknanya dia tak boleh pecah lah. Dia tak boleh pecah. Dia tak boleh pecah. Dia panggil Isa kan. Isa dah. Dia lagi tunggal. Dia bagi satu tu. Tapi kalau sebab tu dia sebab satu, kalau kita ni bagi zat. Lepas tu dia makna zat Tuhan tu tak berbila, tak boleh bersusun. Dia tidak bersusun. Sebab tu dulu bila belajar tauhid kat kampung, dia cakap Allah tu satu, tak marah. Kalau dulu lah belajar tauhid dekat kampung, tak banyak. Mereka cakap Allah tu satu, tak marah. Betul? Dia kata Isa aku tinggal. Dia cakap awal lagi kan. Tapi dia setakat tu lah. Dia tak buat kemudian. Dia tak tekan. Sebab kita nak tahu tu satu je, sebab tu saya terang. Kau tak ini buat pula, payah nak terang. Tak sebut tu kan. Sebenarnya kalau asal pada maklumat ni kan. Saya pun dah kalau bawa sebab kali kita maklumat ni maklumat. Maknanya asal ni dia asal pada ilmu falak, ilmu faraid kan. Dia terbit. Dia maklumat ni dia campur semua. Falak pun ada sikit. Dia campur-campur. Tapi dia ada lah. Dia ada cerita zaman. Tak apa, kita ambil tauhid dulu, tak apa. Kalau ngaji kalau ilmu tu interesting, kalau untuk profession boleh ngaji macam tu. Ada yang minat tapi dia kena lukis macam ni, kena ada papan hitam dia, tak apa. Kena lukis. Dia penting benda ni. Dia pun dipilih macam ni lah. Dipilih juga. Ada kitab ni. Tak ada kitab. Tak ikut. Jual pagi tu amal dia berpeluang. Tapi yang saya tak syarat lah. Tak ngaji tauhid, jangan sok-sok dah ikut. Memang tak faham. Memang dia nak ikut boleh. Isi apa ni, Ustaz Umurai ni. Lama-lama tinggi. Apa ni, tinggi lah. Zaman masa tu ada. Memang bahan tinggi sikit lah. Kalau tak ngaji tauhid, tak boleh ngaji benda tu. Dia kena khatam kitab tauhid dulu. Saya bagi syarat lah. Kalau ngaji ilmu dulu, ambil kita. Memang naik tinggi lah, naik angkasa tak tahu apa lah. Saya kata ilmu ni sesat lah. Baik. Dia sebab ilmu maklumat tu dia banyak bicara nak faham wahdaniyat ni. Sifat wahdaniyat ni penting. Banyak. Bila dia sebut kata Esa pada zat, jadi zat Allah Ta'ala itu dia tidak bersusun. Dia tak bersusun. Kalau bersusun dipanggil apa istilah? Kalau bersusun dipanggil istilahnya, dipanggil kamun muttasil. Siap pula. Tapi kena urai tak tu? Kena urai tak? Baik, kalau orang tanya tak bersusun tu kita maklum dah, Tuhan tu tak bersusun. Tapi kalau bersusun di sebab kita ni bagaimana? Dia panggil kamun muttasil. Muttasil pada zat. Jadi Allah Ta'ala tu dia ternafikan muttasil. Apa kan muttasil? Bilangan yang berhubung pada zat. Bilangan yang berhubung pada zat. Itu kamun muttasil. Bilangan yang berhubung pada zat. Jadi Allah Ta'ala itu ternafi bilangan yang berhubung pada zat. Itu dia panggil kamun muttasil pada zat. Allah Ta'ala tu ternafi bilangan yang berhubung pada zat. Kita ni ada
Berhubung tak? Ada. Zat kita ni berhubung. Tengok zat kita keluar mana. Tak payah tengok zat kita. Ya? Tengok hati pun tak apa dah. Dia boleh hubung. Hak ni dia hubung ni, hak ni hubung ni. Kita potong tu ni berhubung tak? Boleh bercerai, kita boleh ceraikan dia. Ada bilangan yang berhubung kat sini. Ada tak? Ada banyak. Kita fardu takdir, kita andaikan berapa banyak? 1, 2, 3, 4 tu banyak lewat. Tuhan tidak gitu. Dia ternafi kamun muttasil pada zat. Itu maksud dia. Satu. Kemudian kita akan kata pula, dia kata apa tadi? Dia kata dan esa pada sifatnya. Allah Ta'ala tu esa pada sifat. Apa maksud esa pada sifat? Maksudnya sifat Allah Ta'ala itu tiada menyerupai dengan sifat yang lain. Ataupun kita kata, boleh tulis sini, bahwasanya tiada bagi Allah Ta'ala itu dua sifat atau lebih daripada jenis yang satu. Contoh ini, tulis sulam balik. Iaitu tiada bagi Allah itu dua sifat atau lebih daripada jenis, ataupun lebih daripada jenis yang satu. Macam mana jenis yang satu? Tengok kita tahu. Baik, kita kata lebih tu sifat Allah Ta'ala tu banyak tu. Sifat kudrat iradah tu, dia bila sebut kata satu sifat kudrat, satu je. Maksudnya bukan kata bilangan dia banyak. Oh, Allah Ta'ala tu ada 5 sifat kudrat. Tidak. Satu sifat kudrat, tapi perbuatan tu dia banyak. Banyak tak? Banyak tak? Apa tak? Menjadikan makhluk air, menjadikan api. Banyak tak sifatnya? Sifatnya tak banyak, satu tu je. Sifat kudrat. Bukan ada 5 sifat kudrat. Sifat kudrat ni menjadikan Ahmad. Sifat kudrat ni menjadikan Rasul. Sifat al-kudrat ni menjadikan Muhammad. Bukan gitu. Itu berbilang-bilang jenis. Dia satu jenis je. Sifat kudrat satu jenis. Sifat kudrat satu jenis. Sifat iradat satu jenis. Itu sebagai sifat Allah Ta'ala tu esa pada sifat. Nampak kan? Itu dikatakan esa pada sifat. Itu dikatakan esa pada sifat. Kalau berbilang pada sifat, panggil apa pula? Tulis. Kalau berbilang pada sifat, itu dipanggil kamun muttasil pada sifat. Sama tak tadi? Tadi pada zat kan? Kamun muttasil pada sifat. Kita balik pula sikit. Tengok, satu sifat ada bilangan yang berhubung pada sifat. Bila ada bilangan yang berhubung pada sifat, itu kita panggil ternafi bagi Allah Ta'ala tu kam muttasil pada sifat. Ternafi. Ternafi. Itu dia. Baik, di situ. Baik, satu lagi yang dikatakan Allah Ta'ala itu dia tak berbilang pada sifat dia. Apa dia maksudnya? Yang ini sifat dia tu tidak menyerupai dengan sifat yang lain. Sifat Allah Ta'ala itu tiadalah bagi Allah Ta'ala itu menyerupai akan satu sifat dan bagi segala sifat yang lain. Jadi kata Ustaz, sifat kita sifat Allah Ta'ala itu sama dengan sifat kita. Tidak. Dia tak sama dengan sifat yang lain. Satu pada sifat.
Kalaulah kita kata sifat Allah Ta'ala pun menjadi, sifat kita pun menjadi juga, maka itu dipanggil kamun munfasil. Itu beza pula. Dia panggil kamun munfasil, bercerai. Munfasil pada sifat. Apa maksud kamu munfasil pada sifat? Maksudnya sifat Allah Ta'ala itu berkongsi dengan sifat yang lain, berhubung dengan sifat yang lain. Itu mustahil. Jadi sifat Tuhan itu ternafi kamun munfasil. Ini kalau nak makulat dia halusin lagi. Tapi saya cerita tauhid, saya tak mahu terima makulat. Dia akan datang bagi faham dulu. Tauhid pun tak mahu nak faham sangat. Habis tengok dengar. Yang ketiga dia kata apa? Dan esa pada af'alnya. Apa maksud kata esa pada af'al? Yani tiadalah bagi Allah Ta'ala itu perbuatannya itu sama dengan perbuatan yang lain. Kita kata perbuatan Allah, tiadalah bagi Allah Ta'ala itu perbuatan itu bersekutu dengan perbuatan yang lain. Itu dipanggil esa pada perbuatan apa? Maksudnya perbuatan Allah Ta'ala itu dia tidak bersekutu dengan perbuatan yang lain. Itu maksud kata esa pada perbuatan. Kalau kita kata sama dengan perbuatan yang lain, itu dipanggil kamun muttasim lah. Sama juga kata tadi. Kamun muttasim pada af'al. Kalau perbuatan Allah itu bersekutu dengan perbuatan orang yang lain, maka itu kita panggil muttasil pada af'al, pada perbuatan. Itu af'al itu perbuatan. Nah, di situ. Dan juga perbuatan Allah Ta'ala pula. Satu lagi, perbuatan Allah Ta'ala dia mengadakan dan meniadakan. Baik perbuatan makhluk, kita ni mengadakan ke? Tak. Perbuatan kita bukan bagi beri ada, tidak. Perbuatan makhluk ini hanya di atas jalan usaha dan ikhtiar. Tulis itu. Perbuatan makhluk itu hanya disandarkan kepada usaha dan ikhtiar. Perbuatan makhluk itu hanya disandarkan kepada usaha dan ikhtiar. Adapun perbuatan Allah itu menjadikan dan meniadakan. Perbuatan Allah Ta'ala itu menjadikan dan meniadakan. Mudah-mudahan kata gini, perbuatan Allah Ta'ala bagi ada. Contoh, kita nak masak, kita mengaku, aku yang masak tadi tu, aku yang masak lemak cili api tadi tu. Itu mengaku kita. Kita mengaku tadi tu bukan mengaku kita bagi jadi dah. Kita hanya mengaku kata aku usaha dan ikhtiar bagi jadi. Tapi dia tak cakap itu. Orang kita tak cakap saya pun dah buat ni, saya dah buat dari lemak cili api ni. Padahal bukan dia buat, bukan bagi dia bagi dia ada dah. Bukan dia bagi ada tu dah. Tuhan yang bagi dia, cuma dia tu atas jalan usaha dan ikhtiar sahaja. Dia pergi beli barang, usaha dia.
Dia masak hak ni, dia campur dengan kunyit, dengan lemak jinak, dengan cili padi, dengan santan semua. Usaha dia. Tapi bagi ada jadi lemak jinak api tu, siapa yang bagi? Allah. Sebab tu kita kata perbuatan Allah itu hanyalah dia tu menjadi ada. Dia beri bagi ada dan meniadakan. Kita tidak. Kita hanya mensandarkan kepada usaha dan ikhtiar. Ada pun yang jadi tu Tuhan yang izinkan. Kalau Tuhan tak izin, tak jadi juga. Contoh, dah letak lemak, dah letak santan, dah letak kunyit, dah letak cili padi, dah letak serai. Ni ada Negeri Sembilan yang lebih lah. Bukan lemak yang ngembaunya. Kalau ngembau lain sikit. Contoh nampak Negeri Sembilan. Betul? Dah letak usaha dah, dah ikhtiar dah. Tengok tu kan, rasa lain mana jadi sup ni. Contoh. Itulah tanda kata bukan kita yang bagi mengadakan. Usaha saja, ikhtiar saja. Cuma mulut kita mengaku bukan kita etikot. Saya masak tu. Kau etikot kan? Dah tak etikot sama sekali. Kalau etikot kata kita yang bagi menjadi tu, jadi kafir. Cuma kita kata, kita mengaku mula aku yang usaha dan ikhtiar, tapi dia tak sebut lah. Faham situ ya. Tapi tak tahu lepas ni, kalau lepas belajar ni, kau yang buat tu. Aku pun tak menjadikan, tapi cuma aku usaha dan ikhtiar. Sedap lepas aku tahu orang ni tinggi tahu dia ni. Baik habis. Qala al-musannif rahimahullah, lawan bagi sifat wahdaniyah, berbilang-bilang pada zatnya. Itu lawan dia. Apa lawan? Perkara yang mustahil, itu maksud lawan. Dan pada sifatnya dan pada perbuatannya. Itu dipanggil perkara yang mustahil. Tengoklah. Mustahil berbilang itu. Mustahil berbilang itu. Habis itu hanya wajib apa tu? Esa kan? Hanya wajib esa selama-lamanya. Hanya wajib esa selama-lamanya. Itu maksudnya. Bila sebab kata wajib esa, maksudnya apa? Ketunggalan, kita cakap kan. Allah Ta'ala tu wajib ketunggalan. Sebab kalau ada setengah bahasa di Kelantan tu ni tak macam satu, dia so. Kalau tengah ada se, nampak tak? Nampak tak? Tengah ada se, so. Tu. Baik. Adapun tanda esa Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Tengok ni dalil. Baik, kenapa dia kata sekalian makhluk ini? Sebab kita kata gini, kalaulah kita kata Allah Ta'ala itu berbilang, dia tak esa. Kalaulah, tapi fardu takdir andaian saja kalaulah Tuhan itu berbilang, dan secara Tuhan itu ada beberapa Tuhan yang banyak. Bila ada Tuhan yang banyak, dia jadi lemah. Baik, itu kalau uji akal kita boleh jawab. Kalau ada Tuhan banyak, mesti kuat lagi yang salah. Sebenarnya salah. Cuba tengok. Tak payah, tak payah kidau. Ni makhluk dia tengok. Tengok sekolah, tak tengok CEO tengok. Sekolah tu
Dia punya guru besar ada berapa? 1 ke 2? Ada 5 guru besar ke 1 guru besar? Kenapa tak banyak? Letak 5 guru besar banyak, Ustaz lagi kuat Ustaz. Nak dia jadi lemah. Sebab dia lemah? Dia fikir 1 senang, tak sedar banyak. Dia lemah sama Allah. Mesyuarat mesyuarat pukul 10. Kawan tu guru besar pertama nak mesyuarat pukul 10. Guru besar kedua nak mesyuarat pukul 11. Anak yang buku biasa sampai bila tak habis ni, tak pukul 10 dah. Lemah, jadi lemah situ dah. Hari tak setuju. Nampak tak? Tu kita boleh nampak tak tu? Kalau makin banyak makin tak kuat, jadi lemah lagi. Tuhan kata dia ada 2 Tuhan. Aku nak jadikan lagi, tak apa aku jadikan bumi. Nampak sama-sama kuat. Makin kuat dia ni, sebenarnya tak kuat. Lemah juga lah. Dia ada pertolongan kat situ. Nampak tak? Dia lemah. Ustaz, syarikat ni power Ustaz. Dia punya CEO nya ada 3 orang. Tak power. Tak boleh cedik mana tu. Tak apa kan? Tak apa. Cuba dia buat suara dia. Tak boleh. Nampak tak? Nak cerita makhluk, nampak? Nak cerita makhluk bukan nak cerita orang tak. Nak cerita kata, tengok. Semua kerajaan pada satu, betul tak? Satu. Perdana Menteri tengok, ada berapa banyak? Ada, bahasa jumpa Perdana Menteri ada 5 Perdana Menteri, satu negara. Ada? Tak ada, 2 pun tak ada. Dari 2 jadi balah hati. Tak usah nak buat, jadi lemah hati. Siapa dia lemah? Dah tak setuju dah. Kawan ni kata aku nak pergi perang. Dah, aku tak mau pergi perang. Sampai sudah tak habis. Dia kena ada satu keputusan. Nampak lagi nampak tak? Itu di sebuah makhluk kita nampak tak? Kalau Tuhan tu ada berbidang, pasti maka dia akan jadi lemah. Kalau tu nampak tak? Bila lemah, macam mana nak jadikan alam ini? Nampak tak? Macam mana alam ini Allah Ta'ala nak jadikan? Tuhan dia kata aku tak mau jadikan alam ni. Tuhan B kata aku nak jadikan alam ni. Macam mana nak buat? Dua balah lah. Itu dia ada dalam kitab Haji. Dia sebut dalam kitab Ismaul dia sebut bawah ni. Kawan ni tak mau jadikan ni. Dia jadikan ni habis. Berbelit-belit dah tu Tapi tu baguslah kitab tu untuk long distance okey. Untuk long distance okey habis itu. Sebab tu kita kata Tuhan itu dia tak boleh ada berbilang-bilang. Sebab tu dalil dia apa? Dia kata tanda ada tanda kata ada Allah Ta'ala itu ialah makhluk sekalian makhluk ini. Tengok makhluk ini cukup lah. Makhluk ini tengok. Makhluk ini dia berbilang-bilang. Nampak bila satu pekerjaan pun banyak juga berbilang kita panggil. Walaupun kita kata Ustaz, CEO tu seorang kan, dia tak berbilang juga. Minta tolong kawan dia uruskan ni, minta tolong kawan dia uruskan ni. Sama je. Nama pun makhluk, walaupun letak satu pun tak jadi. Kalau letak 2 lagi lah tak jadi. Kau nampak kan? Satu pun tak jadi dah. Dia kita di sebuah makhluk sebuah makhluk. Allah Akbar. Habis itu dan kudrat. Dia usah simpan mani tadi. Kita berhenti rehat dulu lah. Kita rehat dulu. Dan sifat kudrat. Ini dah usah sifat mani nanti kena urai pula. Jadi habislah sifat salbiah kita. Wallahu a'lam. Tadi salbiah dari saikun tu mana? Salbun tu dengan mana ternafi intifak. Maksud dia intifak. Salbun tu sin lambak kan, salbun dengan mana ternafi.